Kesusahan yang terkeluar dari garisan kesusahan biasa. Contohnya, tanggungjawab yang dibebankan itu menyusahkan, di mana ia boleh membawa kemudaratan kepada diri sendiri, harta dan sebagainya. Oleh itu, kesusahan dan kesukaran sebegitu dikira terkeluar daripada adat kebiasaan dan perlu kepada keringanan. Misalnya, orang sakit dibolehkan meninggalkan puasa kerana berpuasa sudah tentu membawa kepada kemudaratan untuk dirinya. Akan tetapi apabila dia kembali sihat, dia wajib menggantikan puasanya itu. Masyaqqah atau kesusahan biasa tidak boleh dijadikan sebagai sebab untuk mendapat keringanan atau ruksah, iaitu kesusahan yang tidak membawa kepada kemudaratan diri dan jiwa. Contohnya, berpuasa pada musim panas dan cuaca panas tidak boleh menjadi sebab digugurkan taklif atau mengambil ruksah. Maksudnya, kalau badan kita sihat, tak ada apa-apa sakit, kita kena berpuasa lah walaupun pada musim panas, sebab ia tidak memudaratkan badan kita sebab kita sihat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak mengkehendaki kamu dalam kesukaran. Kesulitan tersebut sampai ke tahap meragut nyawa atau harta benda. Jika segelintir masyarakat mempertikaikan penutupan dan larangan mengadakan sebarang aktiviti di masjid, pendakwah boleh menggunakan kaedah kesulitan membawa keringanan. Pastinya, COVID-19 boleh dikategorikan sebagai kesukaran yang boleh meringankan atau menggugurkan tuntutan ibadat kerana dibimbangkan kehilangan nyawa. Sehingga 26 Ogos 2020, Malaysia mencatatkan 900 kes dan 125 kematian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tahun 2020. Sekiranya masjid terus dibuka oleh pelbagai aktiviti, maka orang ramai akan terus berhimpun dan menyebarkan virus COVID-19. Pertama adalah musafir. Seperti yang kita tahu, musafir ini adalah orang yang melakukan satu perjalanan yang melebihi 2 malam. Syarak membolehkan seseorang yang musafir ini untuk melaksanakan solat secara jamak dan qasar. Kedua adalah sakit. Orang yang diuji dengan sakit, dia dibenarkan untuk bertayamum. Contohnya, seseorang itu dia sakit atau luka di bahagian anggota wuduk dan luka itu tak boleh kena air, jadi dia boleh bertayamum. Seterusnya, seseorang yang sakit, dia tak mampu berdiri untuk solat, maka diberi keringanan untuk dia untuk solat secara duduk, sama ada duduk di atas kursi atau duduk secara iftirash. Sekiranya pesakit tidak mampu duduk, maka ia boleh solat secara mengiring di atas rusuk sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Sekiranya tidak mampu mengiring, pesakit tersebut boleh lakukan solat secara terlentang. Namun sekiranya secara terlentang pun tidak mampu, pesakit boleh solat secara menggunakan kelopak mata. Dan sekiranya menggunakan isyarat kelopak mata pun tidak mampu, pesakit tersebut boleh menggunakan isyarat hati. Yang ketiga adalah paksaan. Orang yang dipaksa melakukan sesuatu perbuatan tanpa kerelaannya dikira sebagai tidak berdosa sekiranya dia melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, dia dipaksa untuk minum arak, melafazkan perkataan kufur dengan syarat di dalam hatinya masih ada keimanan, dan membunuh serta lain-lain. Yang keempat adalah terlupa. Seorang yang terlupa dan melakukan sesuatu larangan secara tidak sengaja dianggap tidak berdosa. Contohnya, dia minum atau makan secara tidak sengaja di bulan puasa. Yang kelima adalah kejahilan. Kita tidak mengetahui suatu hukum juga diberikan kemaafan seperti orang yang baru memeluk agama Islam. Yang keenam adalah kepayahan. Contohnya, tanaman yang terkena najis, binatang yang membajaknya dimaafkan. Yang terakhir iaitu kekurangan orang gila. Seperti yang kita tahu, orang gila ni dia tak wajib untuk solat sebabnya dia hilang kewarasan akal. Jadi dengan semua yang diberikan oleh syarak, pengganut agama lain tidak menganggap agama Islam adalah satu agama yang membesar umatnya untuk melakukan ibadah dalam
kan terpaksa dalam keadaan atau kesusahan.